Record. Alright. Dah start kita. Baik, kita nak mula ni. Kalau santai dia tak ada apa. Boleh. Okey. Baik. Untuk malu untuk ni lah, untuk pengetahuan Syamil bersama dalam room ni kita ada Dr. Azrai. Okey. Dr. Azri memanglah dia memang toke untuk meeting ni. Dan Puan Azira. Okey, kita punya staff yang paling barulah, baru tu kena buat kerja ambil kau. Okey. So Syamil dah dapatkan soalan untuk alumni part alumni ni kan. Saya percaya ni kalau bos-bos ni memang dia dah ready lah ni jawapan ni. So kita nak kena ni ke? Nak kena tembak ni ke? Tembak soalan tu ke? Boleh ke terus kita ni? Ya, boleh. Jap. Soalannya Tapi soalan saya tengok sikit je soalan untuk alumni kan. So saya rasa memang dah ni lah kot. Saya tembak yang dalam ni lah ya, yang dalam. Mungkin boleh tengok satu persatu kot. Okey, boleh jap. Jap ya. Share screen. Screen. Share. So nampak tak? Nampak. Nampak tak? Oh. Ini Dr. Azrai dah bekerja keras lah untuk menghasilkan apa ni soalan-soalan ni untuk alumni ni. So saya tak terlibat lah dengan documentation ni sebenarnya, tapi kita boleh go through satu persatu lah. Wait lah. Dia pelik sikit Saya punya bawah ni kacau. Zoom ni saya memang tak mesra dengan Zoom ni. Kita biasa pakai ni Susah Google sikit, ni. Saya rasa Cik Irwan kena refresh dulu tab tu. Macam mana? Refresh baru dia boleh open with sheet tu nanti. Oh ya ke? Open with tu sheet tu tak keluar kan? Sekejap. Refresh dulu tab ni, nanti dia ada open with sheet kat sini. Open with what? Cik Irwan buka dekat ni Cik, dekat link ke tadi tu? Dekat link tak boleh Kena boleh, download boleh ke sepatutnya memang boleh. Tapi dia keluar yang sheet tu sahaja sheet yang tu saja. Azim boleh bantu. Itu dah boleh ke? Cik Irwan refresh je. Cuba try. Refresh je. Refresh. Sekejap. Okay. Tak, saya punya bawah ni kacau lah. Cuba open with tu, klik open with tu ada option sheet. Okay. Google Sheet. Alright. Ya, tengok tu. Kita punya ni pula stakeholder. Syamil memang. Semua dia tahu. Baik. Okay. Alright. So kita ada 4 bahagian di sini. Macam padahal baru tengok. Kita ada bahagian akademik, kemudian pasaran graduan, kemudahan fasiliti dan ulasan seluruh panel lah. So saya punya bawah ni kacau sikit sebab
secara generalnya dia ada beza sangat ke semasa saya belajar 9 tahun lepas, tahun 2008. 2008 Ke Cik Wan ada sama beza je, ke Cik lebih Wan? kurang je lah kan. Ini nampak eh? Nampak. Alright, okay. Your connection. Come on. Tengok ni. Kalau ikutkan ada beza Syamil. Sebabnya macam untuk perbezaan tu dari segi PEO dengan PLO dulu lah kan Cik Wan, betul tak? 2008 rasanya sangat berbeza dengan sekarang kan. Kita dah banyak kali pemurnian. Okey. So kalau kita tengok yang pertama ni kan, Cik Irwan dia macam tersangkut Cik Irwan tersangkut line-nya. Mungkin line dia Tersangkut sikit. Sangkut sikit. Okay. Sorry line kat kampung. Alright, okay. Kita pergi kepada Khairul Zaman dah masuk. Okay. Cik KZ. Dia supervisor saya dulu projek. Sembang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kenal sangat lah ni. Waalaikumsalam. Minta maaf ada masalah teknikal. Dah lama mula Belum mula lagi. Alhamdulillah. Ini tahniahlah Syamil, nampak makin berisik. Macam dah banyak cahaya mata lah. Okey. Tak ada. Teruskan. Itu orang keluang tu. Orang kaya keluang tu. Hati-hati tu. Okey. Kau tutup mikrofon lah. Cakaplah. Kena rakam kan? Saya dah record. Nanti Encik KZ minta tolong catatkan sikit je kalau ada komen-komen tambahan lah. Nanti Syamil pada masa sama kami nak minta Syamil isi yang tu lah skill tu nanti Syamil. Okey, boleh. Tapi sekarang ni Dr. Azim dah record saya dah record dah. Okey, jadi saya butang tadi saya tak payah buat apa-apa. Sekejap. Tak perlu kot. Kan bertindih masalah pula. Okey. Okey, saya tutup mikrofon. Okey, silalah teruskanlah. Okey, terima kasih Cik KZ. Okey, Cik Irwan boleh sambung balik. Okey, kita takkan tanya skill lah dekat ni. Skill Syamil akan bagilah kan kemudian. So betul. kita nak tanya komen dan cadangan lah kan. Betul tak? Betul. Okey, first soalan tu ya betul. First soalan kita ada sini ialah outcome based education merujuk kepada konsep menetapkan setiap bahagian sistem pendidikan, menetapkan sasaran hasil yang disasarkan. Okey, penyataan objektif pembelajaran program iaitu PEO mengikut kehendak OBE seperti yang disarankan oleh ETAC lah, Technology Accreditation Council BEM. So yang ini apa komen ada cadangan atau komen daripada ni tak Syamil? Itulah sebenarnya saya dah buka link ni tapi saya tak boleh nak access rujukan tu kan. Jadi saya okey. boleh nak baca lah kan. Mungkin Cik Irwan boleh tolong buka. Mungkin Cik Irwan boleh tunjuk. Okey, jap saya try. Cik Irwan tekan je tekan PEO tu je. Situ je. Ini. Ya, betul. Okey. Kalau saya tekan ni dia keluar tak? Kita kena share lain lah. Ada keluar? Okey, boleh keluar. Ada. Ya, nampak ya? Okey, ni PEO kita lah. Okey, PEO ni adalah dalam OBE, OBE dia paling atas sekali lah. Okey, sebab PEO ni kita akan nilai PEO kita ni 3 ke 5 tahun selepas pelajar bergraduan lah. Dan kita punya KPI lah untuk setiap PEO ni. Okey. PEO pertama kita adalah technically competent in solving civil engineering problems and produce work of quality accepted locally and globally. Okey, saya bacakan dulu semua ya. Yang kedua adalah demonstrate professionalism, ethics and sustainable values in civil engineering practice. And ketiga communicate effectively and demonstrate good leadership at workplace and community. Dan keempat, practice entrepreneurship skills and integrating lifelong learning for career development. So ada PEO kita tu yang memang mesti kita sebenarnya nak target supaya
mereka keluar bekerja lah, dan ada juga PO yang berkait dengan yang kita minta student further study lah. So ini Pada Cik Irwan dia macam bersambung-sambung. saya rasa pun sudah ungkapan putus. Dia tak putus Cik Irwan, dia macam bersambung-sambung kan? Kan? Yang macam Bersama-sama macam maksudnya. line tu. Dia ada echo sikit. Oh ya ke? Ni macam dah okey pula. Okey. Saya dekat sangat dengan mic kot. Okey, ni okey. Okey. Alright. So ini kita punya PEO. So kita nak minta saudara Syamil kita komen lah. Adakah kita punya PEO ni adalah macam mana? Sesuai, actually dia kalau ikut dalam soalan tu ada sesuai dengan kehendak ITEC atau tidak, sebenarnya itu maksudnya kalau kat sini pun Syamil pun kena tahu jugalah yang apa yang di BEM nak kan. Tapi kita tak kisahlah part tu, kita nak minta komen dan feedback daripada Syamil lah tentang apa kita punya PEO statement kita ni. Saya tengok ni memang dah okey, cuma saya ada satu soalan. Macam dari segi apa kebolehpasaran tu masuk dalam antara 1-4 ni yang mana Kebolehpasaran graduan Ya. Ada ke? Memang ni ini sebenarnya kita nak nilai 3 hingga 5 tahun. Maksudnya kita sama ada student tu tengah further study ataupun tengah bekerja lah sekarang. Maksudnya kalau kau boleh pasaran tu maksudnya sekarang ni dia dah dalam itulah yang dekat situlah, sama ada dia tengah sambung belajar ataupun dia tengah bekerja lah untuk PEO ni. Jadi saya rasa okey lah, ini saya sangat setujulah. Okey Syamil, saya nak tambah sikit lah Syamil. Macam apa yang Cik Irwan bagi tahu tadi, PEO ni sebenarnya kita ukur kepada graduan yang dah graduate 3 hingga 5 tahun lah. So setiap PLO, contoh PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO 4 ni kita ada KPI dia lah. Contohnya macam KPI yang pertama, contohnya KPI ni adalah at least 60 pelajar bekerja dalam bidang civil engineering. So bila kita buat analisis untuk pelajar yang dah graduate 3 hingga 5 tahun, siapa yang dah bekerja, that means dia dah capai lah PLO 1 kita ni, macam itulah kalau ikutkan kita buat analisis dia lah. Okay. So keempat-empat ni sebenarnya reflect kepada kebolehpasaran graduan lah, yang seperti yang Syamil cakap tadi tu. I see. Okey lah. Alright. So untuk PEO, okey Cik Irwan? Okey, PEO okey ya. Yang ni saya setujulah. Sangat setuju. Okay. Nanti mohon Syamil komen sikit Syamil kat tepi tu. Setuju ke apa Mungkinlah buat ayat sikit ke kalau boleh lah. Boleh nanti saya buat kemudian lah. Okay. Oh ni ada apa? Toka Life School. Macam mana boleh keluar kat sini dah. Okey. Next. Okey. Ada apa nak tambah ke? Ya, ada apa nak daripada Syamil ni apa sikit? Macam ni? Ada. Suara Encik Irwan putus kita tak dengar Betul tak? Ke saya je? Tak. Rasa dia dah sangkut tu. Saya nampak Cik Irwan Toka Life tersangkut. School ni. Saya rasa sebab line Encik Irwan tak berapa okey kot. Mungkin saya boleh bantu kot. Cik Irwan? Tak dengar pula. Cik Irwan, saya share screen lah Cik Irwan, boleh? Mungkin Cik Irwan boleh kot. Saya yang share kot, boleh
Boleh. Ah, Azim teruskan. saya bantulah cuma saya tak boleh nak share je. Sekejap, Baik. Stop. Okay. Sekejap ya. Syami. Sekejap. Okay. Sekejap Boleh nampak ke? Boleh. Boleh kan? Okay. So, kita pergi yang tadilah yang pertama akademik tadi. Okay. So, nanti Syami mungkin kalau nak komen lah. Kalau tak komen pun tak apa. Nanti mungkin Cik KZ ataupun siapa yang ada kat sini lah, Dr. Azrai dengan Hazira boleh bantulah untuk tambah sikit. Mungkin panel bersetuju ke. Okay. Seterusnya kita pergi kepada PLO pula. Okay. Untuk PLO, Syami, saya buka Boleh nampak ke? Boleh. Okay, ini adalah PLO, ini PLO sorry. Ni yang tadi lah. Yang tadi kan. Kenapa ni PLO kan? Okay. Right, sorry ya. Okay, untuk PLO, kita ada 12 PLO lah. Setakat ni kita ada 12 PLO. Okay, sebenarnya dia dah revise. Mungkin pada waktu Syami dulu, 2008, mungkin sepatutnya kalau ikutkan kita ada 8 PLO. 8 PLO tu sebenarnya berdasarkan MQA lah. Waktu dulu Syami, waktu dulu dia ada 8 PLO berdasarkan MQA. Tapi bila kita dah aggregate by ETAC, so kita kena follow PLO yang disenaraikan oleh pihak ETAC lah. So kalau ikutkan pihak ETAC, kita ada 12 PLO. Okay, PLO 1 hingga PLO 12 lah kalau tengok ada nombor 1 knowledge. Okay. Kalau ikutkan subjek-subjek yang kita ada ataupun course-course yang kita ajar, sebenarnya kita mappingkan kepada PLO 1 ni lah. Semua subjek ada PLO 1 mostly. Okay, kalau tak ada PLO 1 mungkin subjek tu pergi ke PLO lain. Basically satu subjek ada lebih kurang 3 PLO lah. Contohnya subjek structural design contohnya structural design, PLO kita ada PLO 1, kita ada PLO 5 sebabnya structural design tu dia ada gunakan software kan. Dan satu lagi mungkin kita ada lifelong learning, for example lah PLO 12. So basically macam itulah kita mapping kita punya PLO. So PLO ni dia adalah yang disenaraikan oleh badan akreditasi sendirilah, cuma kita mapping, kita gunakan dia di dalam kita punya syllabus lah. So kalau ikutkan ada apa-apa komen ke Syami berkaitan dengan PLO ni? Yang ni pun saya rasa memang dah komprehensif ni. Kan sebabnya dia kita bergantung kepada bergantung pada program tu kan, apa subjek tu kan. Betul. Yes. Alright. Cuma itulah kita ikut ETAC kan. Kita ikut ETAC itulah. Alright. So okay, itu yang kedua So boleh saya teruskan ke? Boleh. Azim teruskan. Line saya macam dah okey tapi Azim boleh teruskan. Alright, saya teruskan dulu Cik Wan nanti masuk bahagian kemudahan graduan Alright, seterusnya Boleh. kita tengok yang nombor 3 ni adalah kurikulum. Kurikulum yang dirangka dan relevan dan memenuhi keperluan kemahiran dan pengetahuan dalam pasaran pekerjaan. Yang ni adalah study plan kita lah. Untuk pengetahuan Syamil, study plan kita ni actually adalah study plan yang terbaru lah untuk cohort 2020 ataupun student yang daftar pada tahun 2020. Di mana kita telah murnikan, kalau ikut kat sini, tempoh pengajian sebenar program kita adalah 2 tahun 9 bulan. Di mana dia mengandungi 90 jam kredit. Yang pertama kita ada SEM khas ni adalah macam boleh dikatakan sebagai short SEM lah. Student masuk dia terus pergi ke short SEM dulu untuk ambil 7 kredit subjek yang berkaitan dengan pengajian umum. Ini mungkin Syamil pernah ambil dulu, tapi mungkin dia dah ubah sikit nama-nama subjek lah. Seterusnya adalah semester lazim, ada 4 semester lazim, di mana kita dah tetapkan setiap semester ada 18 jam kredit lah. Yang ni ditetapkan oleh badan akreditasi kita lah, iaitu ETAC tadi.
dia minta pelajar-pelajar tak boleh ambil lebih daripada 18. So kita dah cuba fulfill requirement yang ni. Dan akhir sekali pelajar kita akan pergi industrial training pada semester akhir, di mana dia akan cover 11 jam kredit, mewakili 22 minggu dia berada di industri. Di mana 1 jam kredit ni mewakili 2 minggu di industri lah. So ini yang terbaru. So jadi kami nak minta komen sikit lah berkaitan dengan struktur ni. Okey, secara generalnya struktur ni saya nampak dah okey, cuma saya ada satu cadangan lah. Okay. Kalau boleh tambah satu subjek safety, Okay. ataupun kita panggil, kalau ikut law lah kan, KKKP ni dia ada enforce satu law lah, law keselamatan dan kesihatan pekerjaan lah. Okay. Di mana bila dia orang keluar nanti, kebanyakan civil engineer ni dia akan diploma in civil ni dia akan masuk dalam construction lah kan. Okay. Jadi dia mewajibkan setiap construction site ni ada seorang triple S. Okay. Jadi why not kalau kita boleh integrate awal-awal kursus triple S ni di dalam diploma civil contohnya kan, diploma civil ni, supaya bila diorang keluar secara automatiknya diorang dah ada kompetensi triple S tu lah, site safety supervisor tu lah. Okay, yang ni site safety supervisor ni sebenarnya dia run oleh CIDB ke, Syamil? Sekarang dia di-run oleh banyak pusat pengajar yang diiktiraf oleh JKKP lah. Antaranya adalah CIDB. Macam ATEC dia pun ada run juga, dia nak buat triple S dalam diploma dia juga. Jadi dia adalah satu, orang panggil satu titik tambah lah kepada graduan UTHM kalau UTHM boleh add-kan khusus triple S dalam diploma ni. Sebab dia memang dah di-require di dalam law lah. Nak tak nak, kalau dia jadi kontraktor pun, contoh dia dah buat dah habis diploma, dia nak jadi kontraktor, dia kena ada triple S. Sama ada dia nak hire orang lain ataupun dia sendiri triple S. So kalau juga dia kerja dengan company-company mana di industri luar sana, jadi dia akan ada titik tambah untuk company tu. Kenapa nak pilih dia? Sebab dia dah ada triple S kan. So company tu melantik dia seorang, tak perlu melantik supervisor lain dan melantik supervisor safety pula. Dua orang nak lantik kan. Faham tak maksud saya? Faham. Okay. Saya triple S ni dia something yang sangat bendanya yang sangat banyak ke sampai nak dijadikan satu subjek, ataupun kita boleh masukkan dalam kita punya OSH ke macam mana? Subjek ni khususnya 10 hari. Khusus dia 10 hari, and then dia kena lulus peperiksaan di NIOSH jugalah. Yang tu mungkin kalau UTHM nak buat, PPD nak buat, boleh kerjasama dengan NIOSH macam mana supaya exam tu boleh buat in-house dalam UTHM lah. Oh, okey. Ya. Short course lah ni. Dia short course 10 hari. Sebab kita pun dalam diploma diploma punya plan plan pembelajaran ni ada latihan training industri kan. Ya. Jadi dia boleh integrate dengan kursus triple S tu, sebab dalam kursus triple S tu dia perlu ada latihan praktikal di tapak bina. Yang ni boleh so jadi take note lah yang ni. Diploma UTHM ni akan jadi lebih senang industri ambil lah kalau ada advantage on triple S. Sebab kalau tak, memang sama je kan dengan UU lain. Apa yang kita nak bezakan, tak ada kan? Itulah maksud add on value ke lah. Kita ada value add on lah. Okay. Sebelum ni sebenarnya Syamil, kita memang dalam proses nak cari
khusus-khusus kompetensi untuk pelajar lah, untuk jadikan dia sebagai wow factor untuk program kita. Yes. Kalau itu kan kita cuba cari, tapi semua khusus-khusus tu dia sebenarnya tak sesuai untuk dalam tempoh masa pengajar kita punya study timeline lah kan selama 2 tahun. Ya, faham. Mungkin ini adalah benda yang baru juga lah saya dengar, mungkin boleh kita boleh take note lah untuk triple S ni sebab triple S kan tadi kan? Yes. Safety Site Supervisor. Atau dalam bahasa Melayunya penyelia keselamatan tapak lah. Di qualification dia Dulu kita ada program program teknologi yang memang ada satu subjek penyeliaan tapak. Tapi kita punya program pure ni program yang ni kejutaan ni memang tak ada satu pun subjek tu. Macam subjek itulah sebenarnya. Betul, di bawah. So dalam IAP industri pun dia ada tekankan yang ni betul. Menarik. Okay, menarik. Thank you untuk feedback. Nanti Syamil Syamil ni macam dua lah, macam industri dengan alumni. Betul. Okay, saya terus pergi next So nanti mungkin kalau Syamil tak tulis kat sini, nanti kita minta lah Cik KZ take note Okay. Seterusnya kita pergi yang nombor 4, jam kredit keseluruhan adalah 90 jam kredit. Adalah bersesuaian dengan jangka masa 2 tahun 9 bulan. Okay, so kalau Syamil tengok tadi, kita ada 90 jam kredit selama kat sini total ada 90 jam kredit, which is dia adalah minimum requirement lah daripada ETAC tu. So kita tak boleh kurang lagi daripada 90. Okay, lebih boleh, tapi kita dah buat pemurnian lah. Sebelum ni 94, kita dah kurangkan kepada 90 untuk cover 18 jam setiap semester tu lah. Okay. Sekiranya ada pelajar-pelajar yang macam mungkin dia tak lulus subjek ke, kalau dia perlu repeat ke, mungkin dia boleh pergi sehingga 21 tapi dengan kelulusan dekan lah. Itu kita punya syarat-syarat dia lah. So untuk yang ni kita minta Syamil komen sikit lah, 90 jam kredit adakah bersesuaian ataupun terlalu sikit ke, terlalu banyak ke, macam mana? Saya rasa 90 jam kredit ni okey lah, sebab dah minimum pun tak boleh kurang lagi kan. Tak boleh kurang lagi, betul. Saya rasa okey lah ni. Okay, untuk cover. Okay. Sebab kalau nak banyak pun nanti kalau dia sambung degree macam saya, dia akan kredit. Ada subjek yang bertindih tapi boleh ditransfer kredit lah kan. Betul, ada subjek yang boleh transfer, tapi masih ada juga subjek yang dia kena ambil lagi. Basically subjek-subjek tahun 3 dan 4 ni dia tak dibenarkan transfer lah. Subjek killer-killer tu kan, senja teknik semua tu kena ambil balik biasanya. Tapi kalau tambah triple S dia akan tambah lah kredit. Ya, betul. Itulah, tapi okeylah dia ada ruang lah maksudnya. Cuma kita sebenarnya asal jadi 90 ni kita nak kurangkan sebab kita cuba elakkan semester pendek tu, semester ketiga, third sem tu. So dia dah kita jadi 90 tu okeylah. Itulah sebenarnya. Kalau tambah ni mungkin akan tambah lah. Ada tambah semester lah tu. Tapi sebabkan dia khusus 10 hari ni, mungkin kita boleh kita buat macam sebenarnya kita ada buat kita minta pelajar join untuk apply green card tu kan. So mungkin kita boleh minta pelajar-pelajar join lah, maksudnya kita galakkan ke macam tu kan. Dia pun akan ada semester yang cuti semester yang kosong lah sebab dia tak ada sem kan. So dia orang patutnya boleh kalau tak compulsory pun kita boleh galakkan kan. Atau macam Syamil kata tu, kita sediakan tempat untuk khusus tu, kita galakkan untuk dia orang join lah kan. Boleh juga tu. Ya, kalau boleh bagi pilihan pun boleh juga lah. Option tak semestinya wajib kan kalau Okay. Baik. Okay, seterusnya kita terus pergi ke yang nombor 5. Okay, nombor 5 ni dia merujuk kepada jumlah jam kredit 4 kredit dan pengisian projek diploma. So kalau yang ni, yang nombor 5 ni sebenarnya nak bagi tahu, nak tanyalah pendapat Syamil berkaitan dengan jumlah jam kredit untuk final year project. So okay, kalau ikutkan final year project kita adalah 4 jam kredit, di mana 1 jam kredit mewakili FYP 1, diwakili oleh FYP 1, dan 3 jam kredit lagi adalah FYP 2 lah. So minta komen sikit lah Syamil, boleh ke?
Yang ni 2 jam kredit untuk FYP 1, 2 jam kredit untuk FYP 2 Satu jam kredit untuk FYP 1, 3 Yes. jam kredit untuk FYP 2. Satu I tiga. see. Dia sebab kehendak ITEC tu kita nak ada 4 jam kredit untuk FYP. So ada jabatan yang buat straight satu kali je 4 kredit. Maknanya dia tak ada 2 semester. So kita buat 2 lah. Okey. Ni kalau saya dulu kalau projek diploma ni lagi banyak kredit lagi bagus sebab dia senang nak score je. Tapi saya rasa 4 ni okey lah, memadai lah. 1 tambah 4 tambah 3 kan. Okey lah. Pun Syamil nak bagi cadangan supaya jadikan satu semester saja 4 kredit gitu. Kita terima je lah cadangan. Pecah 1/4 pun better sebab dia sebenarnya ada banyak masa untuk dia fikir, untuk dia buat. Kalau kita buat 4 jam kredit di dalam satu semester macam terlalu singkat kot untuk dia cari maklumat apa semua. Tak macam tu kan? Ya. Orang research ni dia tahu kan. Actually kita pecah 1/3 lah. Ya, FYP 1 sebenarnya kita cover chapter 1 to 3 lah, macam this macam konsep PSM jugalah. Macam PSM lah, PSM. Okay, settle dah. Yang next adalah latihan industri. Okay, latihan industri ada 22 minggu. Pengisian pemakaian ni, okay, yang ni Syamil nak tengok ke rubriknya? Sebabnya previously kita punya latihan industri adalah 8 jam kredit mewakili 16 minggu, tetapi selepas pemurnian kita tambah lagi, dia jadi 11 jam kredit selama 22 minggu sebabnya ada isu yang industri komen kata tak cukup belajar dia 16 minggu je ke industri kan. So sekarang kita dah tambah kepada 22 minggu lah. So 20 minggu tu ni adalah kita punya rubrik penilaian lah. Saya buka ya. Okay. Okay, kalau ikutkan penilaian, ada 2 penilaian kat sini. Satu penyelia fakulti, satu lagi adalah penyelia industri. Okay. So kalau penyelia fakulti ni dia mewakili 30 markah ni Cik Irwan. 30% kan? 30-70. Ya. 30-70. So 70 daripada industri lah. Kalau industri ni kalau kita ingat kalau macam tadi kan kalau Syamil tengok contohnya CLO yang nombor 1 ni kita mappingkan dia dengan PLO 10. So PLO 10 ni berkaitan dengan communication. Contohnya tadi kan yang kita PLO yang digariskan oleh ITEC tadi communication. So yang ni kita evaluate dia punya communication macam itulah, lebih kurang macam itulah. Kita ikutkan ni dia punya elemen lah. Okey, ini memang saya nak komen pun yang itulah. Tapi you all dah buat. Komen je. Yang dulu memang latihan industri ni sangat pendek lah kita. Kejap je. 22 minggu tu cukup ke? Tapi saya rasa 22 dah tambah lah daripada dulu kan. Ya, dulu lagi sikit. Dulu sebenarnya lagi sikit. 10 minggu je kan dulu. Ini dah jadi dekat 5 Kalau kita ada isu dengan ITEC tu kan, kita kena tambah lagi. Sekarang kita tambah lagi. Tapi dah okey lah ni kalau masa tu dah tambah, dapat banyak sikit dia belajar lah. Kalau dia masuk dekat industri tu, kalau dulu site tu baru nak bina site clearing je, lepas tu pelajar dah habis. Right. Tapi bergantunglah kalau dia pergi JKR, macam saya dulu pergi JKR bolehlah banyak belajar sebab JKR banyak projek lah kan. Kalau swasta ni dia tak banyak projek kan, ada 1, 2 depend lah kan. Ada ke pelajar kita yang praktikal kat tempat Syamil bekerja? Saya ada terima 1 tapi bukan UTHM lah, baru habis. Dia pun sama, sekejap sangat. Dah 2,5 bulan je dah habis. Okey. Untuk yang kali ni kita 22 minggu ni lebih kurang dalam 4 bulan something lah kan, betul tak? Ni okey lah ni. Jadi bila dah tambah ni dah tukar okey lah. Saya pun okey lah, setuju lah. Alright, okey. Alhamdulillah. Seterusnya kita pergi kepada nombor 7 ni, Hakim.
Nombor 7 ni adalah struktur kurikulum program. Dr. Azim, boleh ke kita take file? Ada ke? Boleh nak take file ke? Syamil nak kena sign dokumen tu. Okay, boleh lah. Kita take file dululah. Alright. Take file lah. Okay. Cik Wan mungkin boleh take over lepas ni Cik Wan. Okay. Azim dah pernah dah. Tak pernah. Tak. Malam tak tidur. Kita tengok kepala pasaran graduan 5 je soalan. Fasiliti 2 je. Ulasan sikit je kita. Ni nombor 7, 8, 9, 10. Oh banyak juga ni kat sini. Yang akademik yang banyak kan? Akademik banyak. Kita pun akademik kan. Cik Wan nanti saya present je. Cik Wan je yang proceed Okay. Ada apa-apa yang sikit tak yang saya sendiri pun tak faham sebab saya tak terlibat ni. Nak ada kot. Yang apa sikit. Kemarin Sania nak dia punya report dia. Study plan dah ulang balik. RPP. RPP kat bawah tu. Ni RPP contoh RPP. Ni pengiraan practice oriented. So kita ada ini expectation lah daripada ni Azim. Kita nak apa nama stakeholder bersetuju dengan kita atau kita. Kalau ikutkan kita nak bersetuju lah. Tapi itulah macam yang tadi tu ada penambahkan apa? Cadangan-cadangan tu yang penting saya rasa macam tadi kan. Syamil suggest putus tu. Ada feedback lah. Ada feedback. 1-2 feedback menjadi kot. Sorry line kat kampung ni tak turun naik. Tak apa. Faham. Saya pun tak tadi kejap-kejap dia macam tak berapa stable dia tulis. Kes yang bas ni, bas. Siapa naik bas? Kesian. Kena menampak kan. Masa kena menampak kan.
Boleh kita mulakan semula ke? Boleh? Cik Irwan? Sekejap. Dah telan apa ni. Breakfast. Sorry. Kita kat mana dah? Kita tadi kat sini nombor 7. Nombor 7. Okey. Struktur kurikulum program. Okay. Program ada. Dia ada bunyi datang. Struktur kurikulum program adalah Sorry. Struktur kurikulum program adalah persesuaian untuk memberi keperluan sebagai program feeder kepada program-program muda di dan okay, kena tengok struktur program lah, struktur kurikulum lah kan? Ini struktur dia. Boleh zoom lagi ke? Kami dah tengok kan? Saya tengah tengok ni. Okay. Memang dia tak ada elektif lah. Tak ada. Kita sebenarnya kita memang feeder sebenarnya. Tapi bila ETAC ni datang, so dia orang dah prefer kita ni sebagai satu lagi term selain feeder tu. Terminal ke? Terminal program? Terminal program. Dia prefer kita sebagai terminal program, maksudnya kita graduate kita pergi kerja lah, macam tu lah kan. Tapi memang asalnya kita memang feeder, dan kita memang feeder lah sebenarnya. Memang kita banyak sama macam-macam lah. Saya nak tanya, macam dulu saya belajar, time saya belajar tu ada belajar ikat bata, belajar piping, belajar perancah. Macam sekarang ada lagi ke? Sekarang macam tak ada kan, Azim? Macam mana? So far untuk praktikal tak ada. Kita belajar dalam subjek sahaja. Macam secara teori. Dulu tu ada perkhususan kan? Syamil apa perusahaan dulu sebab ada teknologi kot. Ya, teknologi kan. Dia ada perusahaan teknologi pendidikan gitu kan. Tu macam mana? Saya pun lupa. Dulu ada pure dengan teknologi lah, ada dua. Kalau awam ni diploma awam serta teknologi dengan diploma awam saja. Yang teknologi tu yang ada praktikal. Dia ada ikat bata, piping. Yang pure tak ada kan? Yang pure tak ada lah. Ya, so sekarang kita pure. Sekarang pure je lah. Yang tu dah teknologi dah tak ada lah. Okay. Tapi sebab kalau macam ETAC ni sebenarnya dia sebenarnya sepatutnya ke arah itulah, ke arah yang ada banyak praktikal. Ya, banyak kemahiran lebih daripada teori. Memang dia mention lah dalam kita sekarang kita kan untuk diploma ni kita follow Dublin Accord. So Dublin Accord tu antara statement dia macam itulah. Limited teori tapi more to practical. It should be like that lah, sepatutnya memang banyak. Cuma macam civil engineering ni dia more kepada orang kata permanent structure lah kan. Permanent structure memang kita akan pergi tengok kira-kira dia apa, design apa semua. Cuma permanent structure tu saya tak nampak dekat mana, siapa sebenarnya yang uruskan. Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab untuk buat lah kan. Permanent structure macam scaffold. Jadi dekat civil engineer dia tak cover pun sebenarnya perancah, coursework. Padahal itu asas dia sebelum dia nak bina temporary structure ni digunakan untuk bina permanent structure tu kan. Betul. Tapi pembelajaran tentang temporary structure tu tak ada pula.
Saya tak tahu lah kat mana yang betul. Dia ada, saya ada juga dalam, tapi teori sajalah dalam Teori je lah. kejuruteraan pembinaan saya tak salah saya ada pernah ajar subjek tu. Nah, So memang ada tapi is teori lah. Praktikal tak ada. Praktikal tak ada. Sepatutnya ada praktikal lah kan. Mungkin Syami boleh masukkan komen kat situ lah untuk kita take note kan. At least adalah kita nampak macam okay, sebenarnya penting juga kan. Mungkin boleh take boleh lah masukkan kat situ lah kan. Boleh komen. Komen-komen. Kita suka ada komen. Right. Bila ada komen ni saya bagi 4 lah. Alright, okay. Okay. Kita pergi ya, 8 ya. 8 dalam kemahiran lisannya, soft skill lah ni. Okay. Communication, pemikiran kritis, kejawatan, kemahiran kepimpinan, etika profesional dan keusahawanan yang diterapkan dalam kursus atau program memenuhi keperluan pekerjaan. So, boleh tak? Kalau ikutkan yang ni, more tu kemahiran saniah lah Syami. Sekejap saya zoom sikit. Yang ni sekejap Tapi itu cerita sikit benda ni. sekejap. Yang ni kemahiran saniah. Okey, sebenarnya sekejap kita pergi balik, saya tengok balik template ni. Okey, template ni kemahiran saniah, communication. Okey. So yang ni kemahiran saniah ni sebenarnya kalau ikutkan dia ada di dalam kita punya, kita dah senaraikan kemahiran saniah untuk course tu, untuk subjek tu dalam kita punya syllabus ataupun lecture plan. Right, tapi walau bagaimanapun semua semua mapping untuk kemahiran saniah tu kita reflect balik dengan PLO tadilah. Kalau Syami tengok kat sini ada PLO kan, PLO 1 hingga, kalau kat sini sampai PLO 13 ini yang previous punya PLO 13 ni kalau ikutkan macam kat sini dia cover, okey kalau kat sini dia kata communication. Okey, contoh communication adalah pada PLO kejap. Mana communication? Okey, PLO skill ni, communication skill kan. So dia adalah PLO 4. So kita mapping dia dengan beberapa subjek lah yang sesuai dekat dengan dia. Ikutkan kat sini. So semua subjek kita ada kemahiran saniah tu lah kalau ikutkan. Okay. Saya rasa yang ni pun dah memuaskan lah sebab dalam setiap subjek pun ada pembentangan daripada pelajar semua kan. Memang macam itulah. Dia pun ada juga kursus-kursus keusahawanan tu. Saya cuba buka satu lecture plan ni, kita tengok dia mapping kemahiran saniah tu. Cuma dia ada teknologi ke? Cik Wan? Macam IR 4.0. Dia ada ke arah tu ke? Sebab sekarang memang kita dah banyak ke arah macam apa blockchain apa tu semua kan. So kalau ikutkan in term of teknologi lah kan, kalau ikutkan teknologi tu kita kalau ikutkan kalau di PPD ni kita hanya fokus kepada teknologi yang related dengan software lah. Kalau ikutkan kalau kita lah kan, kalau kata teknologi pun software lah, penggunaan software oleh pelajar. Contohnya yang terbaru ni kita ada software structure yang baru lah kita pakai. Tapi kalau in term of yang lain-lain tu kita belum ke arah tu Cik Iwan kan? Dulu saya ada subjek macam apa yang dipanggil, saya pun dah lupa lah subjek tu yang dia terangkan pasal IBS apa semua. Tu ada lagi ke subjek tu? Engineering teknologi ke apa, something like that lah. So dia akan bagi project management ke? Bukan rasanya. Project management ni yang Gancat tu semua dalam betul. Kita macam ni lah, kita kalau teknologi kita lebih pada exposure, tapi exposure tu pun kita just panggil, maybe kita panggil industri untuk bagi talk macam like that lah. Semua tu exposure lah, daripada dia tak ada
dia bukan konten, dia bukan syllabus konten lah. Okey. Dia Itulah, exposure pun ikut dia dah inisiatif memadai penyelaras dah lah. sebenarnya. At least dia akan dapat buka minda pelajar tu lah kan. Ya. Dan dia mengikut inisiatif penyelaras juga lah. Kalau penyelaras tu rajin cari orang industri, adalah dapatlah. Student kalau tak rajin, orang kata ikut aja, tak je lah. Itulah. Tapi memang akan ada lah, memang akan ada subjek-subjek yang tambah lagi lecturer baru yang muda ni memang bersemangat lah. Bagi kawan-kawan dia kat industri, kita tambah lagi kita bagi Syamil lah. Boleh. Okay, saya rasa ni okey lah. Okey, saya setuju sangat. Tadi Cik Iwan nombor 9. Nombor 9, semakan kurikulum perlu dilakukan bersama penasihat industri. Semakan kurikulum bersama penasihat industri. Dari apa? Oh, ni yang tadilah. Oh, ni apa yang buat hari ni lah ni kan? Betul. Macam hari ni. Yang ni saya setujulah. No komen lah memang. Itulah sebab kita nak dapat feedback macam Syamil cakap tadi lah kan. Ada kandungan-kandungan yang macam yang apa elemen-elemen praktikal tu kita nak tahu kan. So ni hasil dia lah. Kita akan note lah tu kan. Minta banyakkan praktikal ke penerapan teknologi tu semua sepatutnya kita akan macam dia sekarang teknologi bila drawing sekarang ada apa lukisan kejuruteraan ada lagi kan? Ada lagi. Macam UTSM ada gunakan BIM ke sekarang? Itu ada tapi dia diimplementkan dekat fakulti lah kalau ikutkan. Fakulti untuk sama degree kan. Untuk diploma ni mostly dia orang tak sampai ke arah tu lagi. Sebabnya kita tak ada orang kata elektif. Itu dia more tu elektif subjek sebenarnya. Oh ya ke? Okey. Tapi mungkin Syamil boleh cadangkanlah kat situ kan. Boleh cakap. Boleh. Tapi sebab dia kalau sekarang ni memang digunakan meluas kan. Patutnya memang kena. Takut nanti bila dia dekat industri macam dulu mungkin drawing kita akan rujuk paper. Olahkan software tu pun tak boleh sangat. Betul. At least ada pengenalan ke kan. Yes. Sebab tadilah macam Cik Iwan kata sebelum ni kita feeder. Kalau feeder yes, mungkin pelajar akan belajar kat peringkat degree. Kalau kita jadi terminal, diorang terus keluar bekerja, diorang kena tahulah basic kan. So kami komen sikit Okay. Alright. Okay, nombor 10. 10, kandungan serta kredit setiap kursus yang ditawarkan dalam program diploma menyediakan graduan untuk alam pekerjaan. Boleh komen? Yang ni sebenarnya reflect macam dia kena ingat balik lah. Macam kalau alumni dia kena ingat balik konten dia. Itulah. Tapi saya rasa ni dia reflect balik kepada PAO tadilah. Ya. Sebabnya semua subjek yang kita mapping dengan PLO dan PAO kan. So maksudnya kalau kita bila kita buat analisis PAO tu kita dapat feedback dari pelajar, that means maksudnya contohnya macam kita punya KPI adalah 50% bekerja di bidang kejuruteraan awam kan. So bila kita dapat result dia kita dapat lebih daripada 50%, maksudnya program kita ni menyediakan graduan alam pekerjaan lah, betul tak? Yalah. Yang ni untuk jam kredit saya sangat setujulah. Okey. 90 jam kredit Okey. Next Cik Iwan. 11, teknik pentafsiran berasaskan teori dan praktikal memenuhi keperluan hasil pembelajaran program PLO. Yang 12 tadi lah. Ini berkaitan dengan teori dan praktikal lah. Teknik pentafsiran ni RTP juga. Punya assessment lah, how we assess student. Okey, kalau ni cuba kita tengok kalau yang ni soalan ni tadi Syamil, dia kata teknik pentafsiran berasaskan teori dan praktikal. So kalau kita buka dekat sini, boleh nampak ke yang saya buka ni? Boleh. Okey, so semua subjek ni kita bagikan kepada ni lah KTAO ni. Okay.
K adalah kuliah, T adalah tutorial dan A adalah amali. So kalau kita tengok contoh untuk kuliah kita cover 53 jam. Alright. Dan untuk amali pula kita cover 49 jam. Maksudnya dia orang kata balance lah. Kita amali ni subjek yang melibatkan amali lah subjek yang melibatkan amali, maksudnya mungkin ada yang subjek embedded, contohnya structure design, dia embedded lah 1 jam kuliah 3 jam amali. Yang ini sebenarnya syarat yang dikeluarkan oleh badan akreditasi kita jugalah, ITAC jugalah. So dia nak program kita ni kena ada orang kata design practical based orientation lah maksudnya. So that's why kita memperbanyakkan kita punya elemen amali kat sini. Okey, faham. Jadi dia punya kriteria tadi apa tadi? Teknik pentafsiran berasaskan teori. Memenuhi keperluan hasil pembelajaran program. Tapi yang ni lecturer plan ni yang saya buka ni. Ini saya tengok dekat ni yang tengok yang nombor 8 tu. Sini sini. Dia ada assessment tu, how we assess tu. Kat sini Teknik pentaksiran kan. How we assess dia, macam kita assess CLO kita tu kan. Untuk online quiz. So yang ni. So macam quiz test laboratory report ni okay, so CLO 1 kita mapping dengan PLO 1 kan. So PLO 1 adalah knowledge. So macam kita nak assess knowledge dia. Kalau teaching method dia melalui lecture lah. So kalau kita assessment, kita assess dia melalui quiz, final exam, test lah. Kalau untuk CLO2, inilah yang diikut yang ni pula. CLO2 ni adalah demonstrate civil engineering material testing kan. Ini dekat dalam lab. So kita teaching method dia explain on laboratory lah dekat dalam lab. And then kita assess dia melalui rubrik dan juga report dan interview lah. Dia macam itu dia punya kaedah assessment dia lah. Okey lah ni, okey. Alright. Saya pun tak ada komen lah. Okey, saya setuju. Ini kan 12 12. Pelaksanaan pecahan peratusan penilaian berterusan dapat peperiksaan akhir dan 60/40 untuk kursus yang practical oriented adalah relevan dan memenuhi oriented. Faham tak ni kami? Ni 60 teori ialah kerja khusus, 40 final exam. Oh, 40 je final. Sebab dia yang maksud sekarang ni kita punya amali kita kebanyakan embedded dimasukkan dalam subjek. Contohnya subjek saya lah, traffic and highway engineering kan. So dulu kan amali dia berbeza. Amali saya ingat dulu subjek dia ialah makmal kejuruteraan jalan raya dan geoteknik. Dia gabung dua, geoteknik dengan ni kan. Sekarang kita dah embedded. Okay, so makmal kita dalam subjek kita lah. So itu kita panggil practical oriented punya kursus lah. So kita bila masuk dalam subjek, so yang asalnya kita dah ada, contohnya kita dah ada projek, kita dah ada assignment kan. Ini sekarang kita tambah dengan makmal. Berarti yang jadi 60 tu. Okey. Kursus tu. Jadi 40 je untuk final. Okey, saya faham. Boleh ni saya setuju. Sebab kalau subjek yang tak ada amali tadi kita stick masih lagi dengan 50-50 lah. Ini subjek untuk subjek yang ada praktikal sahaja. Okey. Okey, seterusnya 13. 13. Pendekatan pengajaran menggunakan medium penyampaian maklumat, pengetahuan meliputi pelbagai kaedah pengajaran. Hilang. Sorry. Tahu. Contohnya author, email, media sosial seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, Google Meet, Zoom, Facebook, Google Drive, Google Classroom, Webex, Microsoft Teams dan lain-lain lah. Yang ni pun saya setuju lah. Memang kena ikut lah story edaran. Ikut sekarang lah, trend sekarang ni. Sekarang COVID betul kan. Setuju lah.
Inilah ni sangat lah. kalau Syami nak tengok. Tapi ni mostly teknik-teknik yang digunakan oleh pensyarah lah kalau ikutkan ini. Banyak lah. lagi banyak betul teknik. Saya dah tengok ni. Betul teknik. Okey. Ini Kena dah tambah jawab teknik. Syamil ada nak tambah teknik lain ke? Syami ni macam teknologi savvy sikit boleh dah. Boleh lah suggest nanti. Fokus selain yang kita mention ni ada lagi yang lagi bagus ke? Yang lagi bagus. Ni dah okey dah ni. Okey. Kalau ada nanti masukkan Syami. Bagi cadangan. Dia nanti kalau saya masukkan dia tambah bajet dekat PPD je. Kena subscribe. Dia memang macam ni lah, bagus lah dia. Dia orang dah jadi bos-bos ni macam ni lah, dia cakap pasal bajet je. Tapi tak apa, bajet Cik Irwan dia dah biasa dah uruskan pembelian-pembelian ni. Okay. Next ialah pelaksanaan pecahan peratusan pilihan penyelidik industri Ni kita dah jawab tadi kot. Dah jawab dah kan? Ni dia 30-30 kesesuaian. Ni okey. Dah tadi. Okey, Kita 15. tak maulah terlalu sikit kita kan pula 80-20 sikit lah kan. Asalnya 60-40 ke berapa saya rasa. Ini dah di komen and then kita 80 Cik Wan. 80-20 kan? asalnya berapa? 60-40. 60-40. Kita naikkan 60-40. industri jadi lebih lah. Kemudian tag pun komen tu kita jadikan dia. Okey. Itu kan? Ya. Setuju Okey, ke-15 pelajar diberi latihan kemahiran berkomunikasi seperti pembentangan, temu bual, khidmat masyarakat, lawatan industri dan lain-lain. Berlaku tak waktu zaman belajar? Ini ada. Memang ni bagus lah kalau ada sekolah. Bagus. Saya setuju. Okey. Tapi sekarang kita dah terhad lah. Kita mungkin untuk kita buat lawatan industri tu dah tak dapat lah. Khidmat masyarakat pun online je. Itulah masa dulu Cik Ruan kau bawa saya pergi tengok apa tu yang trafik. Dekat dia Bukit Jalil tu Bukit Jalil apa nama dia? Ataupun dekat TM apa ni? Transport Management. Alamak saya lupa lah nama dia. Yalah. Tak ingat lah. Yang dekat Bukit Jalil tu ke? Bukit Jalil tu apa nama dia? Itulah Transport Management Center, TMC. Yang IT tu. IT yes. Ya. Itulah yang saya ingat lah. Kan kita tak boleh nak bawa lah. Sekarang tak boleh. Satu, yelah COVID ni. Lagi satu, kita punya student memang dah ramai lah. Dah 200 orang satu batch kan. Kita pun memang susah nak bawa kemana-mana. Tapi sebenarnya benda tu benda yang bagus lah. Ya betul. Okay, seterusnya nombor 16. Okey, 16 pengisian projek diploma yang dilaksanakan oleh pelajar tahun akhir relevan dengan kehendak industri. Ini boleh komen lah. Ini mungkin projek diploma. Memang bagus, memang relevan dengan kehendak industri. Okey. Sebab kalau ada kerjasama dengan industri pun lagi baguslah. Kita tahu industri tu perlu apa kan. Ya, kita ada satu masa tu memang kita tiba-tiba ada semangat yang semua orang kena ada LOI dan sebagainya, tapi sekarang ni dah macam tak ada balik lah sebab yalah dia slow sikit lah bila COVID ni kan. Sebelum ni memang ada ke arah itu and then dah tak ada balik dah. So, sebab kita pun tak boleh nak sudah pun memang tak boleh nak ni kan. Kebanyakannya dulu bila dah jadi macam ni semuanya tukar buat questionnaire je. Tak boleh nak buat produk dan tak boleh nak industri dan sebagainya. Sebab saya di JKKP pun banyak juga projek-projek ataupun kajian-kajian yang kita conduct sendirilah. So kalau ada student-student yang approach mungkin
Kita boleh bagi je cadangan-cadangan tajuk kan. Nanti kau minta Syamil komen sikit lah kat situ. Mungkin kita boleh take note, nanti kita boleh lah minta student kita untuk nak, yelah kadang-kadang nak cari tajuk-tajuk FYP kan. Betul. Kaitan dengan safety bagus juga. Okay. Next. Pelajar diwajibkan telah selesai mengambil sekurang-kurangnya 60% daripada jumlah kredit program sebagai persediaan sebelum menjalani latihan industri. Oh, macam sekarang latihan industri dekat tengah-tengah, bukan di hujung lah kan? Kita kat ujung sekarang. Oh, sekarang dah hujung. So sepatutnya dah 100% lah kan. Ni patut dah 100% lah kan kalau dah hujung kan. Ya. Cumanya mungkin ada yang extend apa semua kan. So kita tengok balik lah dia dah fulfill tak 60%. Ataupun lebih, sepatutnya lebih ke macam mana? Better lebih lah kalau dia dah tahu semua, maksudnya dia dah tak perlu masuk universiti, lagi bagus. Pendapat saya lah, supaya kadang-kadang tu diorang ni bila dah pergi latihan industri, syarikat tu dah terus offer kerja, tapi bila kita ada kena balik universiti, jadi terpaksa tolak tawaran tu kan. Ya. Jadi Lagipun kementerian industri pun expect student dah boleh buat kerja kan. dah expect student untuk boleh buat kerja terus lah. Okay lah, mungkin Syamil Tapi boleh kat ini komen. 60%, okey 60% ni okey tak? Sebelum 60%. Okey lah kan kita. Ada cadangan lain nak naikkan kepada 70% ke 80%, kalau tak 100% pun. Sebab kita pun terima sebenarnya, saya pun daripada panel industri pun beri same comment jugalah pasal 60% tu. Dia rasa macam dia nak 100% lah sebab dah hujung. Tapi kita concern kepada certain pelajar yang yang extend dan sebagainya yang Kita pinggir. kita ada persen. Dia tak boleh pula kan. Baguslah, cuma kita nak tahu agaknya berapa persen yang terbaik lah yang pandangan Syamil kan. Sebab kalau ikutkan kita by tahun akhir tu untuk kita punya program kita 70% ya Dr. Azim, kita cover technical punya part ya, core kursus dekat certain yang kata wajib core kursus tu kena habis lah 70%, so minimum 70%. Kalau pandangan Syamil macam mana? Itulah kita kena balance kan, kehendak industri dan juga hak pelajar tu juga kan, kena balance kan. Biasanya kalau kes industri memang dia nak 100% lah kan. Cuma kadang-kadang yang ulang kursus tu tak ramai lah selalunya kan, dalam satu package ada beberapa orang, cuma kita pun sebab LI ni dia ada satu sistem kan, jadi kita kena buat pada waktu yang sama, kita galakkan pada waktu sama sebab kata nanti susah kan kita di UTHM. Cuma kita bagi peluang lah di LI dulu walaupun dia tak 100%, cuma pandangan Syamil tu nak naikkan percentage tu okey, kami rasa bagus lah, cuma kami nak kalau boleh dapatkan anggaran lah berapa yang persen yang rasanya yang cantik lah, minimum percentage tu. Pada pandangan saya lah kan, disebabkan kita dah letakkan latihan industri ni di hujung semester kan. Sebenarnya secara automatically kalau student tu perform semua subjek, dia akan capai 100% baru dia pergi latihan industri, betul? Betul. Jadi sebenarnya hanya certain pelajar je yang tak lepas yang ada masalah yang akan pergi latihan industri tapi subjek dia tak habis lagi lah. Jadi kalau kita set 100% pun benda yang berlaku student tu akan pergi semasa hujung semester juga. Kebanyakan student akan dapat pergi LI selepas 100% lah pembelajaran kan. Sebenarnya kalau ikutkan dia tak LI tu dia dah masuk dalam persen tu lah kan. Kalau 1% tu tak masuk LI. So kalau LI tu rasanya dalam 79% lah yang tak termasuk LI kan. So kalau nak naikkan ke 70% ke
Kalau 70% okey tak kalau pendapat Syamil? 70% tu sebab dia 70% tu dah hampir ke 100% untuk bahagian kursus saja, tak termasuk LI sebenarnya. Kalau saya memang okey, lagi tinggi lagi better, tapi cuma dari segi student tu lah, fair ke tak fair untuk dia lah. Ya, betul. Yang tu kena tengok jugalah kan. Kalau ikut Dr. Hayati kata 100% tu termasuk LI kan. Kalau tanpa LI tu 70% masuk. Meaning that 79%. Takutnya kalau ada student yang bermasalah lagi lah yang balance yang untuk tercicir tu tak capai pula 70%. Maksudnya kalau 9 jam tu boleh ada 3 subjek lah kan. At least. Betul. Okey kot. Kita naikkan 70. Sebab dia macam ni Syamil, ada satu case student saya, dia extend sebab dia kena join Sukma Negeri Johor kan. Oh, jadi satu semester lah dia kena. Semester dah 18 subjek kan? Ya, lepas tu bila dia extend satu semester, tapi dia kena follow dia punya penawaran lah, sistem penawaran dia, di mana dia kena pergi LI juga. So sebab tu percentage ni penting untuk kita, sebab contohnya saya tunjuk dalam RPP ni, kita ada bagi tahu kat sini prerequisite. Kalau kita letak prerequisite ni, boleh nampak complete 60% of total credit. So once kita dah tukar dia kepada 70, kalau pelajar tu tak capai 70, that means dia tak boleh pergi LI lagi. Dia kena, maksudnya dia instead of dia belajar 3 tahun, dia kena belajar mungkin 3 tahun setengah ataupun 4 tahun. Macam itulah. So macam in term of adil tak adil tu mungkin tak adil juga lah. Sekarang dia pergi, dia extend tu sebabkan dia untuk masuk lah. Tadi kan bukannya dia bermasalah, dia yelah, sebabkan dia pergi sukan kan, macam tu. So lah, sama ada kalau nak naik mungkin 70, saya rasa boleh kot 70 tu mungkin okey kot, sebab kalau 70 saya dah kira dalam 63 kredit total, sedangkan kita ada 90 kredit kan. So dia ada balance 27 lah termasuk 27 lah, rasa dah banyak tu sebenarnya. Dah orang kata lebih 1 sem punya kredit sebenarnya. 30% tu. Okey lah. So bolehlah minta tolong Syamil komen sikit Syamil. Okay. Alright. SU mungkin SU siapa? SU boleh terus tulis kot. Biasanya kita minta SU terus tulis lah. Lalu template lain terus catat komen lah. Nanti kan mungkin daripada komen itu nanti Syamil tengok lagi sekali lah. Betul tak? Okay. Syamil semak lah nanti. Semak semuanya. Kita touch up sikit lah ayat dia kan. Takut kita pula yang buat ayat kita. Tapi kita just letak point lah. Nanti Syamil akan ikutlah ayat Syamil kan. Okay, boleh. Okay, next ialah nombor 18 ya. Kaedah pembelajaran dan pengajaran yang menerapkan elemen kognitif, psikomotor dan efektif yang diamalkan menepati keperluan pekerjaan. Ini komen. Itu caranya. Ini domain-domain yang kita cover lah. Kognitif ni lebih pada knowledge. Psikomotor ni, gerak kerja ni kalau ada amali ke projek, dan efektif ni kemanusiaan lah, maksudnya lebih pada leadership, communication, apa lagi, teamwork. Memang kita hampir semua kursus kita memang akan ada lah tiga domain ni lah. Kalau macam tu saya setujulah. Okey lah ni. Okey. Yang macam tadi Cik Luan cakap tu, kalau ikutkan macam contoh kognitif kan Syamil. So kita ni lah macam kognitif dekat CLO1 ni, ni adalah kognitif. Kalau CLO2 adalah psikomotor. Psikomotor tu macam inilah apa kerja-kerja laboratory yang dia buat lah kan. Yang ketiga ni efektif ni mungkin dari segi teamwork, communication. So kita mappingkan tiga-tiga elemen ni dalam kita punya CLO ni lah. Setuju So next. Next, sinopsis. Setiap kursus yang ditawarkan dalam program diploma memenuhi keperluan industri. Ini macam kena Syamil kita tengok sinopsis. Kursus lah. Sinopsis tu dekat sini lah maksudnya kan? Ya. Sikit je sebenarnya. Kita punya apa? RPP.
lecture plan ni. Oh ni contoh satu subjek je lah kan. Saya rasa okey. Selalunya yang sini kita mention balik konten kursus tu lah dalam tu. Dia reflect kita punya ni lah. Konten yang. Sesi ni pun tak ada isu banyak lah, ini memang common lah. So boleh next. Okay, jumlah jam kredit 90 kredit keseluruhan program yang dilaksanakan kini berdasarkan ETI adalah bersesuaian dengan tempoh pengajian 2 tahun 9 bulan. 90 kredit untuk 2 tahun 9 bulan. Yang tadi tu lah. 5 bulan Macam dah. 2 tahun setengah ke? Dulu ni saya 3 tahun ni je. 3 tahun. Tapi ni okey lah kalau dapat. Reducekan ni okey. Reduce. Okey, 2 tahun. Sekarang sebab kita kena buat menu tu selari dengan program dekat degree, sebab biasanya student habis diploma dia akan terus je sambung degree. Dia tak masuk yang bulan 9 tu, dia masuk bulan 2. So dia orang nanti degree dia orang habis awal lah. Itu kelebihan dia lah. Sebab betul kita ada transfer credit, so dia ada laluan khas lah. Okey, untuk yang student in-house kita lah, daripada diploma ke degree tu. Sebenarnya nak bantu student lah. So dia agak cepat dapat diploma dengan degree yang pendek lah compare dengan yang kata yang daripada orang luar tu kan. Ya. Okay, next ni saya memang sambung degree di sini ke? UTSM? Saya diploma UTSM, degree UTSM. Okay. Ini mayor. Dato' Bandar. Tapi Syamil dia fast track, dia tak buat master. Dia terus ke PhD. Tu geng pandai lah ni Geng wow. Nanti kita boleh jemput lagi ni datang masa ya sudah baru ni ni boleh contoh alumni kita yang berjaya ni kan. Semangat sikit adik-adik baru masuk. InsyaAllah. Okay, next ni adalah saya rasa ni redundant lah, kita dah ni dah sama je kan. So memang tadi pun cakap memang setuju lah. Okay. Pelajar perlu 22 pelajar perlu meningkatkan kemahiran komunikasi sebagai persediaan untuk menjalani lecture industri. So apa komen Syamil? Mungkin ada praktikal. Itulah. Penting juga ni untuk diorang, persediaan diorang lah untuk sebelum hadapi latihan industri ni. Saya setuju. Okey. Okay, nanti ada cadangan tak untuk selain daripada kita buat presentation, selain daripada tu ada tak cadangan supaya macam mana kita nak meningkatkan ni communication skill? Tak ada. Memang present. Memang dia kena present lah, praktikal tu. Dia kena buat sendirilah. Sebenarnya komunikasi ni kalau dia banyak aktif berpersatuan, aktif dalam kelab macam saya dulu aktif, jadi dia sebenarnya lagi banyak dia boleh improve lah dia punya kemahiran komunikasi ni dalam aktiviti-aktiviti kurikulum. Tapi benda tu tak wajib kan dalam pembelajaran kan. Tu option dia orang sendirilah kan. Tapi dia akan dapat lebih lah communication skill. Kalau dia orang buat tu dia akan dapat lebih lah. Ya, betul. Dia pun bukannya macam program macam macam mana housing building and planning yang dia orang ada studio setiap minggu present. Itu memang material lah dia communicate kan. Jadi dia orang pun macam bos lah, akan jadi pemaju sebagainya, memang kena pandai bercakap kan. Kalau engineer duduklah buat design kan, silakan nak bercakap kan. Okay, next pendedahan serta kemahiran yang diperoleh semasa menjalani latihan industri relevan dengan kehendak pasaran pekerjaan.
Nah, yang ni okey. Ya. Biasa pun lah, dia memang dah duduk dekat industri lah kan. Memang dekat industri. Alright. Okay, next, latihan industri memudahkan pelajar mendapatkan pekerjaan dan membantu dalam kerjaya semasa di industri. Ni sebelum saya setuju. Yalah, kita pun dah bincang tadi sebelum ni kan. Kalau tu pun kita dah masuk lah. Ni semua redundant je. Okay. Okay, next, sistem SMAP online membantu dalam pengurusan akademik dan pembangunan sahsiah pelajar. Okay. Yang ni sangat setuju juga sebab memang banyak membantulah. Senang dah sekarang apa-apa semua dekat SMAP kan. Bagi orang lama kan dalam certification dia. Kalau dulu SMAP ni tak ada masa saya diploma kot. Dulu sistem apa yang dulu masa zaman Syamil? Dulu macam mana saya pun tak ingat. Tapi memang tak adalah SMAP. Bila dah ada SMAP ni sangat senang lah. Yelah sekarang semua dah online kan. Semua dah online. Kita pun ada satu sistem broker apa semua kan. Dah boleh banyak berjumpa di alam maya lah. Tahun kan. Kita pun dulu kalau penasihat akademik pun kita dapat file. Sekarang ni tak dapat file apa. Kita kena online. Ada dulu separate tau banyak PA ada PA online. Untuk akademik ada dia punya akademik punya tu lah. Sekarang semua dah stabilize tau. Semua dalam SMAP online ni. PA pun dalam tu lah. Apa tu nak PA maklumat student, pencapaian setiap semester semua ada. Betul. One stop center gitu. Betul. Laporan pun dah boleh masuk situ je sekarang kan. Laporan. Lepas tu kontak detail pun macam kalau SMAP ni untuk student lah. Kalau pensyarah pun dalam sistem macam TSI pun kita ada detail nak tahu parents semua ada dalam tu lah. Kita memang dah okey lah. Okey. Okey, 26 jumlah kredit 4 kredit projek tahun akhir ditetapkan ITX memenuhi keperluan pun sama dengan tadi ni kan. Ya, ini kita pun dah bincang tadi lah. Okey. Ini pun kita tak ada masalah. Yang ni pun sama juga ni. Sama juga. Okey, pelaksanaan projek tahun akhir membantu meningkatkan kemahiran insaniah dan sahsiah diri serta memenuhi kehendak industri. Samalah tadi. Sama dengan tadi. Kita selesai. Next ke boleh pasaran graduan. Boleh pasaran graduan. Okey. Kenyataan pertama, pihak fakulti universiti menyediakan platform yang secukupnya untuk pendedahan peluang pekerjaan untuk bakal graduan. Okey. Komen. Yang ini kan. Yang ni link kepada Facebook alumni. Pusat Kemajuan Kebudayaan dan alumni. Yang ni di Facebook dia lah maksudnya. Kat sini Pusat Kerjaya ni bagi tahulah macam mana peluang-peluang pekerjaan ke apa, maksudnya kat sinilah. Tak boleh buka Facebook. Ada. Macam di Geri sebelum diorang keluar, diorang dah ditolong daftarkan sebagai graduate engineer kan. Kalau diploma dia ada supervisor apa yang dengan BM tu. Saya lupa. Pendaftaran sebagai CIDB punya juga Ni BM punya. BM. Sekarang di bawah ITEC tu dia ada apa? Graduate technician bukan graduate technician Graduate technician. Yang untuk diploma. Something like that lah. Mungkin boleh masukkan sekali kot yang tu supaya diorang terus berdaftar dengan BEM. Okey. Maksudnya kita once dia habis graduan tu kita minta dia ni lah register sama macam proses macam degree lah. Cuma betul lah. Diploma. Okey. Kiranya menarik tu. Cumanya sebab kita sebelum ni feeder kan dan kita tak sure sama ada
universiti ada ni tak promote tak untuk peluang pekerjaan untuk diploma graduate ni. Sebab kita pun kadang-kadang kita forward kawan-kawan kita nak cari pekerja kan, cari staff kan, macam itulah. So yang ni moto ni lah, saya rasa moto degree punya graduate kan. Diploma ni tak sure. Pak Syamil pun sama belajar kan. Ada cari kerja tak dulu lepas ni? Lepas diploma. Memang terus ada, terus non-stop. Pokok lah cari kerja, lepas tu nak tengok mana kan, tempat nak cari kerja tu kan. Tak ada. Okey, kita nak masuk nombor 2 boleh. Okey, bakal graduan telah didedahkan secukupnya dengan seminar, latihan, kursus berkaitan peningkatan diri untuk memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. So macam mana? Kena ingat baliklah waktu macam dulu dia orang ada sediakan kursus green card tau untuk kita orang. Ada Macam sekarang dah tak ada ke kursus green card? Green card ada kan? Ada lagi kan? Ada. Green card kita memang buat kursus green card dengan CIDB itulah, maksudnya dia akan datang ke kampus bagi kursus yang 1 hari tu kan. And then dia orang akan dapat green card sebab itu purposely kita buat tu sebelum dia orang nak pergi LI. Ya. So orang wajib ada green card sendiri. Yang tu memang kita nak. Tapi mungkin Syamil boleh masuk kat sini lah yang tadi tu, mungkin boleh sambung. Ya, 3S. Triple S tu dia panggil yellow book tu. Yellow book. Yellow book. Mungkin boleh Syamil boleh masuk kat sini. Okey. Cun. Alright. Okey. Ketiga, peratus. Ini kita nak show off ke apa ni? Peratus kembali pasaran graduan adalah sangat baik, iaitu 98.8%. Kita beritahu awal lah sebab dia yang sama belajar pun kita consider sebagai dah inilah termasuklah tu 98.8 tu. So sebab tu ramai yang sama belajar pun, sebab tu kita tinggi. Okay. Tapi memang kita memang tinggi lah. Memang kalau dia keluar, nanti dia keluar infografik ke apa semua, memang PPD tu memang top 3 lah. Banyak juga kawan-kawan saya semua dapat itulah satu batch dengan saya. Yang kerja TKR, JPS. Ini lepas diploma ke apa? Lepas degree lah. Sebab kebanyakan kawan saya semua sama. Sama degree ya. Ya. Tapi kita tak ada masalah ya, tak ada kawan-kawan UTSM tak ada masalah lah dari segi pasaran ni kot. Dekat pejabat kerajaan ke, kat swasta ke, rasa tak ada masalah. Ke Syamil kata 98% tak cukup baik, 100%. Itulah kan, kalau dapat 100%. So lepas ni dah dia A plus, tak tahu dah. Saya rasa kalau buat triple S tu mungkin boleh dapat tu 100%. InsyaAllah boleh. Sebab dia ada titik tambah tu. Sebab triple S ni memang diwajibkan lah di construction site. Yang lebih balance daripada lebih kurang 1.2% ni mungkin yang jadi Insta famous semua tu kot. Dia tak mungkin dia punya percentage income lagi power. Income lagi power tu buat business. Tu pun sebenarnya lagi berjaya dia kan. Okey, next ialah peluang pekerjaan industri pada masa kini untuk graduan lepasan bidang Sarawak adalah amat memuaskan. Ya, ini saya setuju lah. Banyak kawan-kawan saya pun saya senang. Mana kalau dalam tambah keadaan sekarang ni macam ni, apa nama musim ni kan? Apa dia? Nampak ura-ura dia punya apa nama trend saya tak berapa dengar lah. Dengan trend pada PKP ni. Ya. Macam mana dengan pasar pekerjaan? Peluang tadi. Peluang pekerjaan semasa PKP. Ada dengar-dengar lah. Yang tu
susah juga saya nak komen sebab ada banyak juga syarikat yang tutup. Ada yang saya banyak dengar dia orang berhentikan pekerja dia lah kan. Tapi itu ada je peluang sentiasa ada juga walaupun tapi ada juga industri yang semakin naik lah dan memerlukan pekerja yang lebih banyak lah kan. Tapi saya rasa overall okey lah kan. Overall memuaskan. Kalau memuaskan okey. Kalau kata terbaik tu apa? Saya rasa memuaskan lah. Tapi dekat sini amat memuaskan. Amat memuaskan. Yalah ni amat. Okey. Yang kelima, pelajar perlu mempunyai nilai tambah dan tidak tertaluk kepada kurikulum yang disediakan semata-mata bagi memenuhi keperluan pekerjaan. Ini pun memang perlulah. Tapi tak tahu macam mana. Apa lagi, kita balik kepada yellow book lah. Yellow book tu lah. Yelah, at least ada something yang kita highlight dan kita tekankan lah dekat sini kan. Kita punya feedback daripada alumni kita kan. Jadi bagus lah. Mungkin kalau kita panggil alumni daripada industri lain, mungkin dia akan ada komen feedback yang lain lah. Tapi kalau orang terus tekankan ini, so kita akan highlight lah this feedback kan. Sebab saya DOS mungkin saya highlight ni lah kan. Orang lain mungkin highlight something else lah. Okay, Dr. Azim. Okay. Kemudahan fasiliti sikit je ni, ada dua. Fasiliti, ya. Kalau ikutkan senarai-senarai ni, untuk Syamil tengoklah, Syamil tak ada belajar kat Pagu kan. Pagu, Pagu saya tak pernah pergi lah. Tapi kita tapi nak tengok ke senarai Pak Ratan semua ni? Kalau nak tengok sikit boleh saya buka sekejap. Saya rasa dah memuaskan lah ni. Sangat memuaskan. Kalau compare tu ada institute tu, UTSM much better lah. Kita pun memang copy FPK pun bila dia pindah Pagu pun dia memang copy balik lab di sana lah, lab di pada area tu kan. Memang copy balik lah pembelian barangan yang alat yang sama dan sebagainya. Kita ada juga lah, kita top up lah contohnya untuk struktur ringan kan. Macam fikir dia dia tak ada pun tu amali untuk struktur ringan. So kita buat pembelian lah tahun bulan untuk struktur ringan tu lah, untuk amali. Saya sebagai alumni kalau comparekan dengan dulu sebelum saya masuk UTSM, saya masuk poli. Memang much better lah. UTSM ni dah better lah. Tak masalah lah. Dari situ dapatkan way better lah. Okay. Dah ini okay. So habis dah kita. Dah habis lah. Ini sekali lah kita. Ulasan ni ular yang boleh panjang. Nanti minta Syamil, boleh komen sikit kat sini Syamil? Komen banyak sikit. Banyak. Bukan komen sikit. Komen banyak lah, komen banyak Syamil. Bagilah cadangan-cadangan ke Syamil untuk bantu kita tambah baik kita punya program lah. Macam mungkin walaupun waktu Syamil 2008 tu jauh kan. Mungkin macam masa Syamil belajar dulu, ada benda-benda yang Syamil rasa ada benda yang perlu ditambah waktu sekarang ni lagi lah. Perlu dikekalkan ke macam tu juga. Boleh juga lah. Syamil kena buka tu. Syamil mute ni. Kita tak dengar suara. Tak dengar Syamil, tak dengar. Syamil kena unmute. Boleh ke? Syamil tak unmute. Syamil mute. Sorry. Patutlah. Macam dah banyak komen tadi. Itulah. Sempat nak note. Yang
perlu dikekalkan tu. Tapi tak tahulah, macam dulu saya ada apa diploma kejuruteraan awam serta teknologi tu kan. Tapi sekarang dah tak ada kan. Tak ada. Kita Dah tak ada kan. Sebab yang tu dia ada belajar struktur sementara tu. Struktur sementara tu saya rasa amat penting jugalah untuk yang di tapak bina. Sebab memang diorang akan gunakan struktur sementara tu sebelum membina permanent structure tu kan. Struktur sementara memang digunakan. Boleh komen yang tu. Sebab kalau kehendak ETH ni pun yang BEM ni memang macam patah balik ke arah teknologi lah, kita nampak. Macam dia nak banyak, lebih banyak kepada kemahiran lah. Compared to teori. Limited teori tapi kemahiran tu kena banyak. Macam tu lah. Yang itulah, semua kena ke arah IR 4.0 lah. Kalau tak, kita tak ikut peredaran zaman ni, takut itulah. Tersingkir lah. Tercicir lah. Kita akan tercicir lah. Semua dah ke arah IR 4.0 lah. At least ada exposure lah. Yes, ada exposure pun. Sebab kita nak pergi very detail pun, kita masih di peringkat diploma kan. Itulah, diploma ni biasanya bila keluar dia akan jadi supervisor lah kan. Betul. Kalau supervisor ni, saya ada tengok satu seminar daripada Tumblr Singapura. Yang dia boleh supervise guna VR tau. VR ni, virtual reality. Apa yang ada pada drawing, dia boleh nampak melalui VR tu. Kemudian dia macam mappingkan dengan real situation dekat site tu. Jadi dia boleh nampak apa yang ada, apa yang tak ada, ukuran semua dia boleh mappingkan secara virtual tu lah. Maksudnya kita macam berada di site lah tu. Yes, kita memang berada di site betul, tapi dia ada compare to mapping. Dia mappingkan kita punya view tu dengan lukisan yang kita draw, kita design semua. Tengok ukuran dia sama tak, kedudukan dia sama ke tak. Sebenarnya banyak lagi lah kalau teknologi di luar sana lah. Itu salah satunya lah. Dan, macam BIM tadi, lagi ada lagi lah. Macam sekarang pun metaverse kan. Itu pun nanti something yang akan berlaku lah dengan blockchain apa semua. Banyak lagi ni. Banyak lagi lah. Teknologi ni memang berkembang dengan cepat lah. Kalau dulu orang cerita web 2.0, sekarang dah web 3.0 dah. Web 3.0. Kita 2.0 pun tak ni lagi, tak. 2.0 pun ni kan. Belum nak ni lagi. Ada apa-apa lagi ke? Tu Azim macam mana? Saya inilah part saya ni saya rasa dah selesai lah. Azim ada apa nak tambah ke ada? Tak ada, kalau ikutkan yes, kita dah cover semua elemen dekat dalam kita punya template ni. So betul lah kan, nanti kami mungkin boleh bagi masa sehari dua untuk Syamil masukkan komen, ataupun tadi kami pun ada AJK yang take note lah tadi Cik KZ dia dah take note, Puan Hazira pun ada take note, saya pun ada take note sikit, tak apa. Tapi yang penting ni lah yang ulasan keseluruhan panel ni kita nak minta Syamil komen dan juga tantangan lah untuk kita jadikan dia sebagai walaupun ruang dia tu kecil Syamil tapi kalau boleh panjang lah. Macam satu, dua, tiga muka ke okey tak? Panjang sangat tu. Panjang sangat tu. Bukan, dulu kita ada yang first punya akreditasi tu, ini bukanlah ini kita punya external examiner kita lah. Dia cuma bagi 2 muka surat je. Jadi apa tu yang audit kita tu
Dia Segi College ke. Dia kata dia punya tu 50 muka surat. Dia punya komen. 50. Dia jadi dia ingat kita punya 2 muka surat tu cuma rumusan, tapi kita itulah dia. Dia gelak lah. Sebaik dapat 6 tahun. Tak apa, itu sajalah seluruh. Tak apalah, komen pendek pun tak apa. Okay, tapi okay, alright. So sebenarnya kita dah habis sesi kita, tapi cuma sebelum kita pergi balik ke main room, saya nak minta moderator lah dan Cik Irwan buat rumusan sikit. Cik Irwan, boleh sebelum kita tamatkan sesi kita ni? Dekat sini ke? Dekat sini lah. Kita minta Cik Irwan lah buat sikit untuk sesi untuk bersama alumni sajalah. Nanti dekat bahagian main nanti KJ dan juga ada wakil industri yang akan buatlah rumusan. Okey. Saya sepatutnya mencatat tu, dia ada rumusan saya. Tapi okey, terima kasih. Pertama kali kita terima kasih pada Syamil lah. Syamil bagi feedback yang baguslah. Kita kalau boleh memang kita nak stakeholder kita setujulah dengan kita. Dan most of kita punya pernyataan dia setujulah, alhamdulillah, dan ada feedback yang bagus lah yang kita boleh top up lah kepada kita punya program. Tadi yellow book dan sebagainya itu kita akan take note dan kita akan bawa lah dalam perbincangan seterusnya lah di peringkat jabatan, dan kalau boleh kita implement, kita akan implement. Kalau kita perlukan penerangan dan lebih lanjut, kita mungkin akan panggil Syamil balik, cerita balik bendanya apa sebenarnya. Macam tu. Tapi overall baguslah. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Syamil kita, alumni yang berjaya lah. Itu sajalah. Terima kasih yang lain-lain juga yang mencatat, yang bagi komen dan sebagainya. Okey, Syamil ada apa nak cakap? Tak adalah. Terima kasih je lah kerana invite saya pada sesi kali ni. Okay. Kalau saya bantu mana yang saya mampu je lah. Baik, kita akan invite lagi lah. Saya selaku penyelara OSH, kita akan panggil lagi lah. Mungkin kita boleh panggil Syamil untuk bagi talk ke Cik Irwan? Mungkin tengah OSH. Boleh. Sebelum ni kita memang pernah panggil jugalah wakil daripada DOS juga kot rasanya kan sebelum ni. Ya. Okay. Boleh. Pasti kita panggil insya-Allah. Saya okey je. Janji ada surat jemputan okey. Boleh. Boleh kampung kan. Daripada bos saya okey je. Okey. So kita sekarang ni saya nak minta semua Syamil lah minta tolong jangan left dulu. Boleh minta join ke room yang asal lah. Kalau kita leave room ni terus masuk ke main room ke apa? Cuma lift untuk room saja, jangan lift untuk meeting. Okey. Lift room yang warna biru kan? Betul tak? Lift room kita akan masuk main room kan? Okey. Mungkin kita kena tunggu untuk Syamil, kita akan tunggu dululah yang room lain settle. Buat sebelum sementara itu Syamil mungkin boleh lah pergi toilet ke, take 5 lah, right? Nanti kita right. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih Cik KZ. Terima kasih. Zim, sekejap Ya, Cik KZ. Sekejap, bagi kita punya tetamu kita dah beransur. Okey. Okey. Tetamu kita dah beransur Ada rundingan dalaman kejap. Okey. Bilik utama tu, saluran utama belum bermula kan? Belum kan? Tapi boleh je masuk kan? Boleh bagi masuk. Masuk diam-diam je lah kan? Masuk diam-diam lah. Sekarang ni yang terkini, kawan dah banyak lah catat ni semua kan? Okey, yang pertama nanti jangan lupa sebab rakaman ni Dr. Azim uruskan kan? Rakaman ni ada dengan siapa? Cik Hakimi dengan Puan Siti Nurain. Tak untuk bilik ni. Ada dengan diorang. Saya just okey. Jadi tu okey. Kemudian